Hai, apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat walafiat. Terlebih dahulu, Shalom dan Assalamualaikum kepada semua. Okey, Cik Yu juga nak minta maaf sekali lagi di sini. Video yang kali ini agak lewat juga Cik Yu sebab bukan apa. Sebab ada isu-isu yang tertentu. Pendakwa-pendakwa Islam ni, tak tahu lah Cik Yu nak cakap. Okey, banyak sangat, suka sangat buat fitnah kepada Cik Yu. Okey, cakap attention seeker lah, apalah. Cik Yu bukan macam tu. Okey. Kalau Cik Yu nak attention cuma seorang saja, iaitu Tuhan. Okey. Cik Yu nak attention dia saja, tak nak attention orang lain. Dan ramai yang tahu sebenarnya Cik Yu dah lama tutup Facebook. Okey, dah menarik diri daripada dunia pendapatan dan sebagainya. So, no point. Hakikat dia pendakwa-pendakwa Islam masih kekal. Suka sangat buat fitnah terhadap Cik Yu. Itu hakikat dia. Video ni, okay, Cik Yu teruskan dengan video ni, okay. Video ni, sebab sebelum ni Cik Yu cakap Cik Yu nak share soalan yang Cik Yu tanya pada Ustaz Cik Yu dan Pastor. Okay, jadi Cik Yu, video ni Cik Yu akan straightforward pada benda tu. Untuk makluman semua, Pastor yang Cik Yu tanya adalah Pastor yang seperti Cik Yu, bekas orang Islam. Okay, dia former Muslim. Dia bukan daripada bangsa India, Cina dan sebagainya. Okay. Okay, Cik Yu teruskan direct. Cik Yu nak tanya pada semua orang, rukun Islam penting ataupun tidak? Cik Yu terus kepada soalan Cik Yu tadi tu. Okay? Tapi apapun, terlebih dahulu Cik Yu minta maaf di sini. Hanya satu soalan saja yang Cik Yu akan share dengan semua orang. Atas sebab-sebab itu juga. Cik Yu dah berbincang dengan Kak Comel hal ni. Bila mana kita fikir-fikir balik, satu pun dah memadai lah menerangkan kedudukan Islam dan Kristianiti dan sebab-sebab lain. Banyak sangat mulut-mulut yang tak cantik tu kan, apa semua. Satu pun dah cukup dah lah. Okay, kebalik. Tadi Cik Yu tanya, rukun Islam penting ataupun tidak? Okay, Cik Yu jawab. Okay, rukun Islam tersangat penting. Kerana itulah menunjukkan kedudukan sama ada seseorang itu Islam ataupun tidak. Cik Yu tak nak sentuh semua rukun-rukun yang lain. Cik Yu nak sentuh rukun yang kedua. Sebab inilah yang Cik Yu tanya kepada Ustaz Cik Yu tentang semayang. Oh, semua akan tanya, oh semayang. Semayang. Alright. Nampak remeh, okay? Nampak remeh. Tapi sebenarnya tak remeh benda ni. Semayang tadi ni semua tahu, orang Islam tahu, semayang dilakukan, okay? Kata sembah Allah. Tetapi kenapa Kaabah yang disujud? Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, yang mana Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa tidak boleh diadakan sebarang benda, bentuk, barang atau apa-apa saja unsur dan sebagainya dijadikan bahan sesembahan, kerana itu akan menjadi kepada penyembahan berhala. Dan Cik Yu nak tanya, Kaabah tadi tu apa? Bukankah ianya bangunan? Jelas kat situ kan? Jelas. Jadi kat sini menunjukkan Cik Yu tak boleh terima benda ni. Cik Yu tak boleh terima. Okay, kita boleh berfikiran. Okay, Cik Yu suka berfikiran yang kata apa, jauh, di luar kotak dan sebagainya. Hanya orang yang tak mau berfikir saja akan angguk-angguk, giling-giling. Cik Yu bukan orang macam tu. Okay, Cik Yu tak boleh terima kenyataan ni. Jadi jelaskan, okay, benda tu. Cik Yu sambung. Tanya lagi, kenapa 5 waktu? Tak 7 ke, 8 ke, 1 ke, kan lebih senang. Jawapannya ialah Isra' dan Mi'raj. Okey, Cik Yu hold sekejap. Isra' dan Mi'raj iaitu 50 kepada 5. Turun kepada 5 waktu sahaja. Okey, sekarang ni Cik Yu seorang Kristian. Apabila Cik Yu buka Bible dan baca Bible, ianya sebiji ceritanya dengan Abraham. Peristiwa Abraham di mana Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Jadi Abraham bertanya kan, bagaimanakah jika terdapat 50 orang yang beriman, apakah akan diselamatkan? Turun hanya kepada 5 orang sahaja yang beriman, apakah akan diselamatkan? Benda ni sama, perkara ni sama dengan cerita Isra' dan Mi'raj. Copy and paste. Okay, sambung balik. Isra' dan Mi'raj, siapakah yang bersaksi peristiwa penting ni? Sayangnya tiada yang bersaksi peristiwa penting ni. Jadi cerita ni macam-macam. Semua orang boleh cerita macam-macam, tapi apabila ada saksi, kita boleh terima benda ni, tak ada masalah. And then Cik Yu sambung lagi, kenapa 5 waktu? Maksud dia kenapa 5 waktu tadi ni? Okay, 5 waktu, masa yang berbeza, rakaat yang berbeza, nama yang berbeza. Di mana tercatatnya di dalam Al-Quran? Di manakah Allah berfirman menceritakan tentang kenapa Isyak dilakukan sebelah malam, 4 rakaat dan sebagainya? Kat mana? Di mana Allah berfirman menceritakan hal ni?
Ini adalah ajaran Tuhan orang Islam, ajaran Allah, bukan ajaran manusia. Jadi kenapa, di manakah, maksud Cik Yus, di manakah dan kenapa Allah tak menceritakan hal ini dalam Al-Quran? Di manakah dia menceritakan hal ini dalam Al-Quran? Tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Tak ada dalil langsung. Jika ada, siapa-siapa yang tahu, boleh PM Cik Yus. Okey, cerita kat Cik Yus, PM kat Cik Yus, surah apa, ayat yang ke berapa. Okey, setakat dirikanlah solat. Yang tu Cik Yus pun ada. Don't worry, yang tu Cik Yus ada. Okey, tapi ia belum cukup. Sebab semua orang Islam bersembayang 5 waktu. Masa berlainan. Rakaat yang berlainan. Okey. Mana penceritaan ni? Okey, hanya Allah patutnya dia yang menceritakan benda ni sebab dia ni ajaran dia. Alright. So jadi Cik Yus review. Sebenarnya orang Islam ni dia bersembahyang. Sembahyang dia tu bukan ditujukan kepada Allah, tetapi sebenarnya ditujukan kepada Jesus. Terkejut tak? Terkejut Tak percaya Tak percaya kan? Cik Yus pun tak percaya malam tu. Terang cakap. Memang tak percaya. Pada masa tu Cik Yus beriman pada Allah. Okey, kenapa sembahyang Cik Yus? Cik Yus sembahyang ialah niat kita kepada Allah apa semua. Tetapi kenapa kepada Jesus? Pelik. Cik Yus tak percaya malam tu. Tapi setelah mendengar penerangan, baru Cik Yus percaya. Oh, rupanya macam ni. Okey, Cik Yus review satu persatu. Okey sembahyang tadi ni 5 masa berlainan Okey, Cik mulai dengan ISLAM, nama Islam ISLAM, Isyak, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib. Okey, 5 masa ni adalah masa di mana Jesus ditangkap, disalib. Okey, dihukum, disalib, mati dan dikuburkan. Waktu Isyak, pada masa inilah Jesus ditangkap. Subuh, pada masa inilah Jesus dihadapkan di hadapan Pilatus. Akhirnya Pilatus tak tahu nak menghukum Jesus, diserahkan Jesus kepada high priest dan elders. Mereka ni yang menghukum Jesus di kayu salib, menyalib Jesus. Okey, mereka ni yang menghukum Jesus. Lohor, subuh, lohor, pada masa inilah Jesus disalib di kayu salib. Asar, pada masa inilah Jesus mati di kayu salib. Okey, Cik Yoho sekejap kat situ. Mati di kayu salib. Ramai akan bercakap, especially pendakwah akan bercakap, oh, Jesus mati di kayu salib, dia bukan Tuhan. Jadi Cik Yoho nak tanya, apakah kematian tu adalah kematian kekal? Tak kan? Bukan kematian kekal. Semasa Jesus, masa Jesus melakukan komunion dengan 12 anak murid dia, dia telah prophesy, dia telah ceritakan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan benda tu terjadi satu. Apa yang diceritakan oleh Jesus, benda tu tak ada lagi, tapi cerita apa akan berlaku, dan benda tu semua berlaku. Dan Jesus beritahu bahawa pada hari ketiga dia akan bangkit. Memang terjadi. Pada hari ketiga dia bangkit. Ini menunjukkan Jesus adalah Tuhan. Kematian tidak dapat mengapa-apakan Jesus. Malah Jesus lah yang kontrol kematian tu. Ini menunjukkan Jesus tak mati, Jesus hidup. Dia kekal hidup sampai sekarang berada di atas. Maksudnya dia Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Alright, sambung balik tadi, Asar dan Maghrib. Maghrib, pada masa inilah Jesus dikuburkan di dalam Yusuf Tomb. Lengkap, ISLAM. Semua masa ni adalah masa peristiwa Jesus ditangkap, dihakimi, disalib, mati di kayu salib dan dikuburkan. Lengkap, 5 waktu. Okey, Cik Yu sambung lagi. Sebenarnya Muhammad tahu bahawa dia tak selamat. Dia tak selamat. Okey. Jadi sebab tu dia mengadakan selawat agar semua umat Islam berselawat kepada dia, mendoakan keselamatan dia. Jika dia seorang yang dah selamat, seperti kononnya semua orang faham semua ada cakap, jika dia memang dah terjamin keselamatan dia, kenapa dia minta umat-umat Islam berselawat kepada dia? Ini menunjukkan bahawa dia masih belum selamat. Okey. Dan dalam masa yang sama, dia tahu tak semua orang rajin berselawat. Dengan cara bersembahyanglah, maka semua orang akan mendoakan keselamatan dia. Okey.
Muhammad pernah bersabda di dalam Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nombor 152. Muhammad mengatakan, nafas hidupku ada di dalam Isa putra Maryam. Isa yang dimaksudkan Jesus ditujukan Isa yang Muhammad maksudkan ialah Jesus. Okay, Jesus wujud, tetapi Isa versi Islam tak wujud. Isa versi Islam tak wujud, tak dapat dibuktikan. Diceritakan dilahirkan di bawah pohon. Kat mana pohon tu? Apa dia? Kat mana? Apa tanda-tanda kelahiran Isa? Tak dapat dibuktikan. Tetapi Jesus ada tanda kelahiran, ada saksi yang menyaksikan dan sebagainya. Semuanya ada. Tempat-tempat yang Jesus lalui, semua ada. Kekal wujud sampai sekarang. So yang tu. Okay. Maksud dia kat sini Muhammad mengatakan bahawa nafas hidup dia ada di dalam Isa. Maksud dia yang ditujukan adalah Jesus. Dia tahu dia tak selamat. Sebab tu dia mengadakan, dia meminta, dia membuat semayang tadi tu supaya umat Islam mendoakan keselamatan dia. Semayang tadi tu ditujukan kepada Jesus agar Jesus dapat menyelamatkan dia. Sebab tu dia bercakap macam ni. Sebab tu dia buat perkara ni. Cik Yus nak sentuh satu perkara lain lagi. Semua umat Islam mempercayai bahawa, semua orang bercakap, umat Islam lah, semua umat Islam bercakap mereka berada di jalan yang benar. Benarkah? Nak tanya. Berada di jalan yang benar. Cuba tengok balik dalam surah Al-Fatihah. Di dalam setiap sembahyang tadi, 5 waktu tadi ni, jika dihitung semua ada 17 rakaat. Bermaksud 17 kali umat Islam membaca surah Al-Fatihah, minta berada di jalan yang benar, diberikan jalan yang benar. Apa tu? Jika umat Islam berada di jalan yang benar, kenapa minta untuk berada di jalan yang benar lagi? Pelik kan? Orang yang sesat saja yang akan minta untuk berada di jalan yang benar. Orang yang berada di jalan yang benar, dia tak akan minta lagi berada di jalan yang benar. Cik bagi contoh. Jika seseorang tu dahaga, dia akan minta air. Kalau dia tak dahaga, buat apa dia minta air? Betul tak? Kan? Make sense? Maksud dia, apabila 17 kali minta berada di jalan benar, takkan berada di jalan benar lagi. Maksud dia, berada di jalan yang tak betul lah. Bila Cik Yus cakap berada di jalan yang sesat, saya bunyi kasar tu. Cik tak mau sebutlah benda tu. So maksud dia kat sini, 17 kali umat Islam meminta di dalam semayang agar diberikan jalan yang benar. Ini menunjukkan umat Islam berada di jalan yang mana sekarang ni? Jalan yang tak betul. Itu. Buka balik surah Al-Fatihah, tengok balik, kaji balik, cek balik. Betul tak apa dia juga. Cik Yus tak menuduh, tapi ini adalah hakikat. Ini adalah kebenaran. Buka balik benda tu. Cik Yus sambung lagi. Tujuan penyaliban tadi tu apa? Tujuan penyaliban Jesus tadi ni adalah untuk sebagai penyelamatan manusia. Dengan darah Jesus lah, maka dosa warisan manusia ditebus. Tujuan penyalibannya adalah untuk penyelamatan. Muhammad tahu. Perkara ni. Dia tahu penyaliban tadi adalah demi tujuan penyelamatan. Penyelamatan terhadap kepada siapa? Sesiapa sahaja yang mempercayai Jesus, yang beriman kepada Jesus. So itu. Dia tahu benda tu. Hanya Jesus saja yang dapat menyelamatkan manusia. Ini diakui Jesus. Jesus berkata sendiri bahawa dialah penyelamat manusia. Dan Muhammad tak pernah berkata dia penyelamat manusia. Jika dia penyelamat manusia, dia takkan kata bahawa nafas hidup dia ada di dalam Isa yang ditujukan kepada Jesus. So nampak tak? Jelas ISLAM. 5 waktu tadi ni adalah masa peristiwa Jesus ditangkap, disalib, apa semua dihakimi, disalib sehinggalah ke dikuburkan. Inilah 5 waktu umat Islam mengadakan semayang. Cik Yus bukan cakap saja. Umat Islam boleh refer di dalam Matthew 26 dan 27 untuk mendapatkan bukti benda ni. Dalam tu diceritakan peristiwa ni. Boleh jelas, boleh nampak dalam tu. Cik Yus nak sambung lagi satu perkara. Jesus pernah berkata bahawa barang sesiapa yang meminum air yang kuberikan, maka orang itu tidak akan dahaga lagi. Malah air itu seperti mata air yang sentiasa memancar-mancar kepada kehidupan yang abadi. Memang Cik Yus harap sangat. Jesus penyelamat. Jesus memang.
Okay? Dia bukan manusia biasa, dia adalah penyelamat manusia. Dan dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan manusia daripada tangan syaitan. Okay? Di sini dah Cik Yus reveal apa itu pasal soalan Cik Yus tadi tu. Memang Cik Yus harap sangat benih ni disemai di dalam hati mereka yang mencari Tuhan. Dan memang Cik Yus harap sangat Jesus dapat membenihkan benih ni di dalam hati mereka itu. Memang Cik Yus harap sangat. Apabila kamu mencari, kamu akan jumpa. Apabila kamu mengetuk, pintu akan dibukakan untuk kamu. Yang Cik Yus mendoakan pada orang ni. Okay? In Jesus name. In Jesus name. Amen. Kamu akan berjumpa jika kamu mencari Tuhan. Pasti kamu akan mencari. Pasti kamu akan berjumpa apabila kamu mencari. Okay? Cukup setakat ni Cik Yus berkongsi. Harap Cik Yus memang berharap sangat yang mana kebaikan tu dapat kita berkongsi bersama-sama. Cik Yus berkongsi benda ni, kebaikan ni kepada semua. Dan Cik Yus memang harap sangat benda ni yang Cik Yus sebutkan tadi itu, mereka yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa. In Jesus name, Cik Yus berdoa sekali lagi. Amen. So God bless you all. Kita berjumpa lagi. Bye. See ya.